Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 13 Mei 2015. Antara paparan menarik menanti anda selepas ini. Paparan utama Fokus malam ini 13 Mei 2015. Cukai barang dan perkhidmatan beri kesan penurunan 7 jenis cukai yang lain. Permintaan pembantu rumah di Malaysia meningkat, anggaran 6 ke 7 ribu permintaan sebulan. 48 maut, kerusakan semakin buruk, gempa bumi terbaru di Nepal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hasil perbincangan antara Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Malaysia, PIKAP dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia APJATI. Kedua-dua pihak bersetuju agar kos pengambilan pembantu rumah warga Indonesia ditentukan mengikut harga pasaran semasa. Ini berikutan permintaan terhadap pembantu rumah di Malaysia meningkat saban tahun dengan anggaran 6 ke 7 ribu permintaan sebulan. Struktur kos yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebelum ini dengan harga RM7,800 Malaysia dianggap tidak berpatutan. Walhal kos awal yang perlu dikeluarkan untuk mengambil pembantu rumah warga Indonesia perlu sekurang-kurangnya RM12,000 mengikut harga pasaran sekarang. Based on the MOU itu, cuma dapat 3,000 saja yang masuk ke Malaysia based on calling visa. So after the Indonesia lifted the ban, I think it's about December 2012. Tak silap saya, first December 2012 tu sampai ke saat yang Prime Minister buat announcement ada 3,000 saja. As compared to the yang masuk yang secara yang bukan melalui calling visa. I'm not talking about the unprocedural. Kalau unprocedural saya tak tahu, tidak ada, probably monthly 30-40 ribu saya tak tahu. But I'm talking about the yang masuk tidak melalui calling visa, which is in line with the MOU. Ada tak silap saya lebih kurang dalam 120,000. You just imagine that. To me, MOU is failed already. Yeah? To me, it's failed already. So that's why we made the APJATI now. What is our strategy now to bring this made to? Menurutnya lagi, ketika ditemui dalam sidang media di Ibu Negara pagi tadi, proses membawa masuk pembantu rumah warga Indonesia yang panjang menyebabkan mereka menolak untuk datang ke Malaysia. Justru kedua-dua pihak mahu keseluruhan proses membawa masuk pembantu rumah warga Indonesia diselesaikan dalam masa hanya 3 minggu sahaja berbanding sebelumnya yang mengambil masa sehingga 3 bulan. Berawal dari lamanya proses satu DKI di Malaysia, ini sangat sekali mengganggu, terutama mengganggu DKI itu sendiri di dalam menunggu untuk berangkat. Dalam pada itu, jaminan 6 bulan yang diberikan harus dipendekkan menjadi 3 bulan sahaja agar tidak berlaku kes pembantu rumah pulang semula ke Indonesia selepas tempoh tersebut. Turut mendapat perhatian ialah isu kenaikan kos visa yang meningkat dari hanya RM15 kepada RM240.50 sejak 5 bulan lalu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Seriga Abdullah komited untuk memberikan sepenuh kerjasama kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berhubung One Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau berkata PAC telah memanggil beliau dan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU, Datuk Seri Dr. Rahmat B.V. Abdullah untuk memberi kenyataan mereka pada 19 Mei. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan pembiayaan bernilai RM40 juta kepada 21 syarikat kreatif yang diluluskan My Creative Ventures Sedang Berhad hari ini. Isnin lalu, pengerusi PAC Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata Jawatankuasa Parlimen akan memulakan siasatan berhubung 1MDB pada 19 Mei ini. Pada 4 Mac lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengarahkan Ketua Audit Negara untuk mengesahkan secara bebas akaun 1MDB dan berkata bahawa jika terbukti ada salah laku, undang-undang akan dikuatkuasakan tanpa pengecualian. Semalam, Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dalam satu kenyataan berkata, jabatan itu bercadang mengemukakan laporan awal pengauditan kepada PAC selewat-lewatnya akhir Jun.
Sementara itu, Permodalan Nasional Berhad PNB menafikan terbabit dalam pembelian bon sukuk yang dikeluarkan 1MDB. PNB dalam satu kenyataan kepada media berkata pihaknya tidak pernah menerima sebarang tawaran jualan daripada 1MDB. Sebelum ini, sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris melaporkan PNB telah membeli sukuk dari 1MDB. Sukuk tersebut bernilai 1.5 bilion ringgit diterbitkan kepada PNB dan Tabung Haji. Tabung Haji pada Selasa mengakui membuat pembelian bon terbabit bernilai 920.8 juta ringgit. Pembelian sukuk tersebut didakwa antara langkah penyelamatan 1MDB yang dikatakan dibebani hutang dan kerugian besar daripada beberapa pelaburan yang dilakukan di dalam dan luar negara. Dan ini sedikit perkembangan misi pencarian MH370 Australia akan menyumbang dana tambahan 222 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun akan datang untuk mencari pesawat MH370 penerbangan Malaysia MAS yang dilaporkan hilang pada Mac tahun lalu jika masih belum ditemui dalam fasa pencarian sekarang. Pencarian pesawat itu yang sudah melangkaui kawasan seluas 60,000 km persegi kini ditumpukan kepada suatu kawasan terpencil di selatan Lautan Hindi dan dijadualkan berakhir hujung bulan ini. Tiada sebarang cebisan ditemui daripada pesawat yang membawa 239 orang penumpang itu. Peruntukan yang akan diberikan ini akan meluaskan kawasan carian sebanyak 60,000 km lagi kepada 120,000 km persegi. Gerakan mencari sedang dilaksanakan di Australia, Malaysia dan China. Majoriti penumpang pesawat itu adalah warga China. Sejumlah 40.2 juta ringgit diperuntukkan pada tahun keuangan semasa kepada agensi yang menerajui gerakan mencari Biro Keselamatan Pengangkutan Australia. Terkini pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR pesawat MH370 mendedahkan menjumpai sebuah bangkai kapal karam yang tiada dalam rekod sebelum ini. Pasukan SAR yang diketuai oleh Australia itu menyatakan bangkai kapal berkenaan tidak pernah direkodkan dalam senarai kapal karam dan penemuan itu diharap dapat memberikan harapan kepada kehilangan pesawat MH370. Penjenayah paling berbahaya yang memiliki pelbagai rekod jenayah dilaporkan telah mati selepas berbalas tembakan dengan pasukan keselamatan di lorong kubur. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Abdul Rahman Ibrahim, lelaki yang digelar Mani atau nama sebenarnya K. Javananda mempunyai 53 rekod jenayah termasuklah kes bunuh, samun dan curi kereta dan dikehendaki polis di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang dan Johor. 13 Mei 1969, tarikh ini pasti segar dalam ingatan penduduk Tanah Melayu. Ketika itu apabila berlakunya rusuhan kaum dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 1969. Merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Fokus hari ini berkongsi pengalaman tragedi 13 Mei bersama bekas Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Datuk Muhammad Ghazali Datuk Muhammad Seif. 13 Mei itu jam saya punya tanggungjawab ialah sebagai risik, ketua risik. Jadi saya dapat maklumat tu melalui dengan polis, dengan intelijen itu dekat Kuala Lumpur yang banyak tu. Jadi kita dapat tahu di mana pergaduhannya tu dan ini. Jadi kita siapkanlah dalam peperangan begitu, polis yang mesti depan daripada tentera. Dia jagawan civilian, dia ada kuasa. Tetapi oleh kerana Mei 13 tu sudah timbul hangat, jadi baru dipanggil tentera. Jadi tentera tu masuk sebagai emergency, menolong polis. Jadi kita ada hak tangkap yang salah tu. Kalau tidak, kita mesti tak boleh. Kita mesti ada polis ada di situ. Siapa yang salah, saya kata kau tangkap. Melayu ke ni Cina, kalau salah gitu kan. Dah kita tangkap, kita serah pada polis macam mana ini. Jadi dia tahu kita tidak menyebelahi orang ini kan. Politik lah, terserah pada politik kan. Jadi Mei 13 tu banyaklah kita punya perhubungan rapat dengan polis, khususnya dari segi risik. Pasal kita mesti tahu di mana dan apa sebab itu. Bukan ada politik punya itu punya penglibatan. Dan juga troops kita mesti kita siapkan,